قال عبد الرحمن أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه. نهانا الله فقال ولا تجسسوا فقد تجسسنا فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم. وأخرج ابن المنذر وسعيد بن منصور عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رجلا من أصحابه فقال لابن عوف رضي الله عنه انطلق بنا إلى منزل فلان فننظر. فأتيا منزله فوجد بابه مفتوحا وهو جالس وامرأته تصب له في الإناء فتناوله إياه. فقال عمر لابن عوف هذا الذي شغله عنا. فقال ابن عوف لعمر وما يدريك ما في الإناء؟ فقال عمر أتخاف أن يكون هذا هو التجسس؟ قال بل هو التجسس. قال وما التوبة من هذا؟ قال لا تعلمه بما اطلعت عليه من أمره ولا يكونن في نفسك إلا خيرا. ثم انصرفا. وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو بضوء نار معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتبع الضوء حتى دخل دارا فإذا بسراج في بيت فدخل وذلك في جوف الليل فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغنيه فلم يشعر حتى هجم عليه عمر. فقال عمر ما رأيتك الليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله فرفع رأسه إليه. فقال بلى يا أمير المؤمنين ما صنعت أنت أقبح؟ تجسست وقد نهي عن التجسس ودخلت بغير إذن. فقال عمر صدقت. ثم خرج عاضا على ثوبه يبكي وقال ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه يجد هذا كان يستخفي به من أهله فيقول الآن رآني عمر فيتتابع فيه. وهجر الشيخ مجلس عمر حينا فبين عمر بعد ذلك جالس إذ به قد جاء شبه المستخفي حتى جلس في أخريات الناس فرآه عمر رضي الله عنه فقال علي بهذا الشيخ فأتي فقيل له أجب. فقام وهو يرى أن عمر رضي الله عنه سيسوءه بما رأى منه. فقال عمر أذن مني فما زال يدنيه حتى أجلسه بجنبه. فقال أدن مني أذنك فالتقم أذنه. فقال أما والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود فإنه كان معي. فقال يا أمير المؤمنين أدن مني أذنك فالتقم أذنه. فقال ولا أنا والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما عدت إليه حتى جلست مجلسي هذا. فرفع عمر صوته يكبر فما يدري الناس من أي شيء يكبر. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seagama ni adalah usia yang sangat halus, menuntut usul dan hati yang halus daripada orang yang menjalankannya. Tuan-tuan yang mulia, apabila kita menjalankan usia yang halus ini menurut usulnya dengan nasihat yang diberitahu, maka dia akan menjadi manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk semua manusia. Usia ini begitu halus sehingga seperti kita menarik benang, menarik rambut daripada dalam tepung, rambut pun tidak terputus dan tepung pun tidak rosak. Begitu halus usaha agama ini. Memerlukan kesatuan hati, ketaatan sesama kita kepada zemedar dan kesatuan satu hati di dalam kita jalankan usaha, baru usaha dapat maju ke depan. Kalau setiap daripada kita melihat akan kebaikan dan kemampuan masing-masing lalu merendahkan kawan-kawan kita yang lain, maka usaha ini tidak menambah sebarang kebaikan, bahkan mendatangkan perpecahan dan kelemahan dalam usaha kita. Sehingga kita rasa kita maju seorang diri buat usaha di satu mahallah, di satu kawasan, satu halqah. Tapi sebenarnya kita telah, kerana kelemahan kita, kerana kasar lidah kita, kerana tak pandai menjaga hati kawan-kawan, maka orang semua tinggalkan kita. Dan kita nampak buat usaha seorang diri, kita rasa kita kuat, kita rasa kita maju ke depan, tapi sebenarnya kita telah merendahkan usaha. Kita telah menyebabkan berlakunya kekurangan dalam usaha.
Sebab tu apabila kita ternampak keburukan, kelemahan, melanggar usul daripada kawan-kawan, cara yang terbaik tuan-tuan mulia ialah kelemahan tersebut disembunyikan. Itulah tarbiyah sebenar. Itulah nahi anil munkar yang sebenarnya. Apabila satu kemungkaran dilihat dalam kita rakan susah yang jalankan kerja, kita ternampak satu keburukan dilakukan, maka cara mengislah keburukan tersebut bukanlah mencerita kepada siapa-siapa, bahkan dia disembunyikan dan doa kepada Allah. Ini tertib dan usul diajar oleh Nabi sendiri, diajar oleh sahabat radhiyallahu anhu. Apabila usaha dibuat dengan penuh kasih sayang, rasa melihat kebaikan, apabila terlihat keburukan, kita lihat keburukan yang ada pada diri kita. Betapa saya juga buruk, betapa saya juga lemah. Kita tuding jari orang lain datang gas lambat, kita kadang-kadang tak keluar 3 hari. Kita tuding jari orang tak datang malam markas, kadang-kadang kita lari daripada jual harga bulanan. Setiap benda kita ada kelemahan masing-masing yang kita perlu lihat. Dan sentiasa melihat kebaikan kawan-kawan kita, dengan cara ini usaha dapat disatukan. Dan meletakkan diri kita dalam mesyuarat, meletakkan diri kita dalam keputusan zimedar. Ini 2 perkara yang sangat penting tentang ijtimaiyat, kesatuan dan itaat, ketaatan kepada zimedar. Dengan 2 syarat ini Allah akan majukan kita dalam usaha, dan Allah SWT akan majukan kawan-kawan kita, jadikan kita sebab untuk lebih ramai orang datang pada usaha. Sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka terlihat keburukan depan mata, nampak orang minum arak, menyanyi lagi, sibuk dengan nyanyian, sibuk menari muzik dan minum arak, tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyembunyikan perkara tersebut sehingga tak ada siapa yang tahu, dan akhirnya islah berlaku kepada orang tersebut. Cara sebenar islah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu pada satu ketika berjaga malam bersama Sayyidina Umar di Madinah. Tiba-tiba mereka berjalan, mereka ternampak sebuah cahaya, satu cahaya lilin di sebuah rumah. Lalu mereka berdua, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan beberapa sahabat yang lain pergi menuju ke arah rumah tersebut. Sehingga apabila mereka sampai ke menghampiri rumah tadi, mereka terdengar daripada dalam rumah suara yang tinggi dan suara yang berselisih sesama mereka. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang tangan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan berkata, "Kamu tahu tak rumah ni rumah siapa?" Yang di dalam mereka sedang minum arak dan mereka sedang bernyanyi-nyanyi dan mereka sedang bermabuk suara tinggi dalam rumah. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, "Tidak, saya tak tahu rumah siapa." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Inilah rumah Rabi'ah ibni Umayyah ibni Khalaf, dan dia sekarang sedang mabuk. Apa pandangan kamu?" Kata Abdul Rahman bin Auf, "Aku tidak lihat melainkan apa yang kita nak buat ini adalah perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tajassasu", janganlah kamu mencari-cari keburukan. Dan kita telah pun mencari keburukan. Mendengar jawapan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, mereka telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Kisah yang sama berlaku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kehilangan satu orang lelaki di kalangan sahabat, tidak ada dalam majlis beliau. Lalu beliau berkata kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, "Mari kita pergi menziarahi rumah fulan-fulan dan kita lihat apa yang dia sedang lakukan." Sehingga apabila mereka berdua sampai ke rumah sahabat tadi, mereka mendapati pintu rumah terbuka dan si lelaki tersebut sedang duduk di dalam rumah dan isterinya sedang menuangkan sesuatu ke dalam bekas minuman dan menyerahkan minuman tersebut kepada lelaki tadi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, "Kamu lihat, inilah perkara dia sibuk sehingga dia tak ada peluang masa untuk duduk dalam majlis kita." Tentang clear, jelas bahawa sahabat tinggalkan majlis ijtimai dan sibuk dengan arak. Di zaman kita, kawan-kawan kita tak datang gash, tak datang mesyuarat, mereka bukan pergi minum arak. Mereka ada urusan yang kita tak tahu. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin,
tuan benar-benar pasti ke apa yang ada di dalam bekas air tersebut? Adakah dia benar-benar arak ataupun dia hanya air biasa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kenapa pada kamu, apa berlaku pada kamu? Kamu takut ke apa yang kita buat ni termasuk dalam tajassus, mencari keburukan? Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Amirul Mukminin, inilah tajassus. Sayyidina Umar radhiyallahu tersentap mendengar jawapan tersebut, lalu berkata, kalau macam tu, apakah cara bertaubat daripada terlihat keburukan kawan ini? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, janganlah tuan khabarkan kepada siapa-siapa pun tentang apa yang tuan lihat, dan dalam hati tuan janganlah ada selain daripada kebaikan sahaja. Yang sangkalah baik. Walaupun clear kita melihat akan keburukan, tapi sangkalah baik. Dan jangan cerita kepada siapa-siapa. Kemudian mereka berdua telah meninggalkan rumah tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu satu ketika, beliau bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan yang lain, di peristiwa yang lain. Mereka keluar berjalan menziarahi, melihat kawasan. Amirul Mukminin sentiasa melihat keadaan makmur di bawahnya. Lalu mereka mendapati sebuah cahaya keluar. Mereka mengikuti cahaya tersebut sehinggalah mereka masuk ke dalam sebuah halaman sebuah rumah. Tiba-tiba mereka dapat kenal pasti bahawa cahaya tadi berada di dalam rumah tersebut. Lalu Sayyidina Umar seorang diri telah masuk ke dalam rumah tadi, ceroboh masuk tanpa pengetahuan tuan rumah. Tiba-tiba beliau telah dapati seorang sahabat yang tua sedang duduk, di hadapannya ada minuman keras, dan seorang wanita hamba sahaya yang sedang menyanyikan lagu muzik untuknya. Dan mendengar muzik daripada hamba sahaya dalam syariat tidak menjadi dosa, tidak menjadi masalah. Dan lelaki tua tersebut tidak sedarkan kehadiran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lantas Sayyidina Umar telah menyerangnya, mengejutkannya. Kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat pada malam ini pemandangan yang lebih huduh sekali daripada satu orang yang dah tua menunggu mati buat perkara yang tak sepatutnya. Mendengar suara ini, lelaki tersebut telah mengangkatkan kepalanya lalu memberi jawapan kepada Sayyidina Umar, benar wahai Amirul Mukminin, akan tetapi apa yang tuan buat ni lebih huduh lagi. Tuan telah mencari-cari keburukan, sedangkan telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tajassus, mencari keburukan. Dan yang kedua, tuan telah menceroboh masuk ke rumah saya tanpa izin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tersentap mendengar jawapan tersebut. Kata beliau, benar apa yang kamu beritahu. Lalu Sayyidina Umar telah keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menggigit kain di mulutnya kerana menahan tangisan daripada dalam dadanya, daripada dalam dirinya. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mencela dirinya sendiri. Cilakalah Umar kalau Allah SWT tidak mengampunkan dia. Umar telah mendapati orang tua ini menyembunyikan dirinya, yakni melakukan maksiat secara bersembunyi, bukan secara terang-terangan. Dan sekarang Umar telah melihatnya. Sudah tentu dia akan merasa bahawa ada orang mengetahui akan keburukan ataupun maksiat yang dia cuba menyembunyikan maksiat tersebut. Lalu pakcik tua tadi, sahabi tua tersebut telah meninggalkan majlis Sayyidina Umar. Ini tidak hadir dalam majlis Sayyidina Umar beberapa lama. Sehingga apabila sampai satu hari ketika Sayyidina Umar seperti biasa di dalam majlisnya, lelaki ini telah datang dan bersembunyi di hujung majlis. Dan Sayyidina Umar telah melihat lelaki ini. Sayyidina Umar berkata kepada orang yang berada di sekelilingnya, aku ingin berjumpa dengan lelaki ini, orang tua ini. Lalu dia telah dipanggil menghadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berdiri, Sayyidina Umar melihatnya. Dia juga melihat Sayyidina Umar. Dan dia telah menyangka di dalam hatinya bahawa sudah tentu Umar akan memalukan saya dalam majlis dia pada hari ini. Sayyidina Umar memanggil dia dan menyuruh dia menghampiri Sayyidina Umar sendiri. Hampirlah kamu kepadaku. Apabila lelaki tersebut menghampiri Sayyidina Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mendudukkannya di sebelah beliau, walaupun dia telah melakukan dosa secara sembunyi. Lalu kata Sayyidina Umar kepada lelaki tersebut, kamu hampirkan telinga kamu pada mulut saya. Lalu Sayyidina Umar telah menghampirkan mulutnya kepada telinga lelaki ini dan berkata, demi Allah,
demi zat yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai rasul, aku tidak pernah menceritakan kepada sesiapa pun akan apa yang aku lihat pada malam tersebut, sehingga tidak juga kepada Ibnu Mas'ud yang ada bersama dengan saya malam tadi. Lalu kata lelaki tadi, wahai Amirul Mukminin, Tuan hampirkan telinga Tuan kepada saya. Lalu dia telah menghampirkan mulutnya kepada telinga Sayyidina Umar dan berkata, dan tidak juga saya, wahai Amirul Mukminin, demi zat yang telah mengutuskan Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai rasul, saya juga tidak pernah mengulangi perkara tersebut sehinggalah saya duduk di majlis Tuan pada hari ini. Mendengar jawapan tersebut, Sayyidina Umar telah meninggikan suara bertakbir Allahu Akbar, sedangkan orang lain tidak menyedari kenapa Sayyidina Umar bertakbir. Cara sebenar diajar oleh Nabi dan sahabat bagaimana untuk mengislahkan keadaan tuan-tuan yang mulia. Semoga Allah beri taufik saya dan kita semua sama-sama ambil iktibar amal dan sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana